Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah yang dicadangkan oleh seorang subscriber daripada channel PN, iaitu Nur Camelia. Okey, terima kasih Nur Camelia kerana telah mencadangkan untuk Brother Fai menceritakan kisah ini. Alkisahnya adalah mengenai Cik Siti Wan Kembang, Wonder Woman pertama Tanah Melayu. Apakah itu adiwira bagi anda? Setiap orang memiliki definisi adiwiranya tersendiri. Bercakap tentang adiwira, pasti dalam minda anda sudah terbayang Iron Man, Batman, Superman, Spiderman dan lain-lain. Tetapi, adakah anda mengenali Wonder Woman pertama di Tanah Melayu? Ini yang nak diceritakan ni. Puteri Adruja Wijayamala Singa atau dikenali sebagai Cik Siti Wan Kembang digelar sebagai Dewi Perang kerana keberanian dan kehebatannya dalam medan pertempuran. Puteri Adruja Wijayamala Singa merupakan perempuan Melayu pertama yang turun ke medan pertempuran dan berjaya dalam peperangan. Yang pertama, kehidupan awalnya. Adruja Wijayamala Singa berasal dari Grahi, iaitu sebuah negara kota dan negara persekutuan Melayu yang terletak di utara semenanjung Tanah Melayu. Baginda merupakan puteri kesayangan kepada Raja Sang Tawal atau dikenali sebagai Sultan Muhammad, iaitu Maharaja Grahi yang ketiga. Semuanya bermula apabila peperangan telah tercetus apabila tentera Sukhothai ingin menakluki Grahi. Tentera Sukhothai yang diketuai oleh Raja Rama Kamhaeng telah menyerang secara berterusan di kota Grahi yang ketika itu diketuai oleh Raja Sang Tawal. Raja Sang Tawal telah mengarahkan supaya membina sebuah kota yang teguh demi menghalang tentera Siam Sukhothai dari menceroboh masuk ke dalam semenanjung Tanah Melayu. Setelah siap, kota tersebut diberi nama Kota Grahi. Untuk pengetahuan anda, Adruja sentiasa menjadi pembantu ayahandanya di medan perang dan baginda sering membawa bendera kerajaan Grahi ketika Raja Sang Tawal berperang dengan tentera Sukhothai. Justru itu, baginda yang sering berada di medan perang dapat membiasakan diri dengan melihat keganasan perang. Berikutan melihat keadaan tentera Grahi yang kurang bersemangat dalam keadaan perang seperti makin getir, maka Adruja tergerak hati untuk menubuhkan pasukan khas yang terdiri daripada kaum wanita. Yang kedua, penubuhan pasukan Sri Wijayamala. Penubuhan pasukan Sri Wijayamala ini terdiri daripada janda yang kehilangan suami ketika perang. Tujuan pasukan khas wanita itu ditubuhkan adalah untuk membela nasib kaum wanita Melayu di Grahi yang sering diperkosa oleh tentera Sukhothai apabila mereka menyerang kampung-kampung yang jauh dari kota Grahi. Malah, Adruja juga mahu membuktikan bahawa kaum wanita juga setanding dengan kaum lelaki walaupun di medan perang. Adruja boleh dikatakan bijak kerana memilih janda kerana psikologi perempuan yang kehilangan suami di medan perang dan seorang ibu memiliki satu kekuatan yang luar biasa dan sukar digambarkan. Selepas itu, pasukan tentera perempuan telah ditubuhkan dari berkuda sehinggalah bersenjata. Lebih mengejutkan apabila pasukan khas perempuan ini memiliki kemahiran pertempuran yang sama hebat dengan pasukan tentera yang sedia ada. Yang ketiga, jasa Adruja Wijayamala Singa. Ketika kota Grahi hampir jatuh ke tangan tentera Sukhothai, tentera-tentera perempuan kota Grahi berjaya
mengejutkan pihak musuh dengan rempuhan dan kemahiran yang ditonjolkan. Pada waktu tersebut, nama Puteri Adruja Wijayamala Singa menjadi sebutan kerana baginda berjaya memenggal kepala Raja Sukhothai. Maka pihak musuh akur pada kekalahan. Kejayaan baginda dibantu oleh panglima perempuannya iaitu Sundari, Cempaka, Melati dan Seroja. Kemudian, kesemua askar Sukhothai dihukum pancung. Yang keempat, gelaran Cik Siti Wan Kembang. Ini penting. Dengar ya. Setelah itu, Raja Sang Tawal telah menghadiahkan sebuah negeri di kisaran payung, iaitu Kelantan. Ya, inilah nama asal usul Kelantan. Kepada Adruja Wijayamala Singa, dalam satu tempoh yang singkat, di bawah pemerintahan baginda, kisaran payung telah berubah menjadi sebuah negeri yang sungguh indah dan baginda juga diberi gelaran Cik Siti Wan Kembang oleh rakyat tempatan. Malah, gelaran tersebut telah menjadi satu gelaran rasmi bagi semua raja perempuan yang memerintah negeri tersebut. Dipercayai bahawa Adruja Wijayamala Singa adalah penerima gelaran Cik Siti Wan Kembang yang pertama. Itulah sejarah pahlawan perempuan Melayu yang ramai tidak tahu dan kian dilupakan. Itulah dia, saudara, sejarah kisah Cik Siti Wan Kembang. Okey, nak dengar cerita lagi tak? Okey, Brother Fai akan kongsi satu lagi cerita pendek. Kali ni kisah seram pula. Kisah bertajuk Diganggu di Gunung Pulai. Hari pertama hanya sekolah kami saja yang baru mendirikan tapak. Hari pertama berlalu dengan aman. Hari kedua, datang pula pelajar dari U.M. Tak boleh beritahulah ya. Mendirikan kemah di kawasan kami. Hanya datang dengan kekecohan, riuh rendah dibuatnya. Diorang mandi di sungai tak kira waktu. Waktu azan berkumandang pun hentam je mandi-manda. Apalah. Bila hari dah petang, kami semua bersedia untuk menunaikan solat maghrib di surau. Mereka masih bermandi-manda di sungai sehingga azan maghrib pun diorang tak hiraukan. Masa nak solat, telekong tak cukup. Jadi, aku sorang-sorang tunggu giliran nak solat. Tiba-tiba, aku dengar suara seperti suara ungka. Ungka ni jenis monyet lah. Lebih kurang macam tu lah bunyinya. Panjang dan lama. Aku biarkan saja. Aku hanya fikir yang tu bunyi binatang. Lepas diorang selesai solat, aku pun tanya dengan kawan-kawan yang lain, korang ada dengar tak bunyi ungka? Kuat betul bunyinya. Diorang gelakkan aku pula. Katanya, mana ada, kita orang tak dengar bunyi apa-apa pun. Dalam hati aku, mustahil mereka tak dengar apa-apa. Bunyi itu bukan perlahan, tapi kuat sangat dan lama. Semasa kami pulang ke kemah, kami tengok mereka masih lagi berendam kat sungai walaupun hari dah gelap. Hei, korang ni teruk betul perangai ya. Setelah kami sampai di tapak perkemahan, kami bersiap sedia untuk sediakan makanan. Kali ini tugas kumpulan aku untuk sediakan makanan. Azrin ditugaskan masak nasi. Kami yang lain memasak lauk. Azrin kemudian ke pinggir sungai untuk membasuh beras. Semasa dia membasuh beras, dia terjumpa dengan Kak Ain. Azrin pun tegur lah. Hai Kak, basuh pinggan sorang-sorang ke? Tak ada orang teman? Kak Ain cuba mengangkat muka dan senyum lebar. Senyumannya lebar dari yang biasa. Azrin pun menyudahkan tugasannya dengan segera. Setibanya di atas, Azrin kelihatan pucat. Selepas ternampak Kak Ain, Azrin terus mendapatkan Kak Ain.
Akak ke yang kat bawah tadi tengah basuh pinggan? Kak Ain pun jawab, mana ada, dari tadi akak kat sini. Azrin pun terus terdiam tanpa sebarang kata lagi. Nampaknya apa yang Azrin nampak tadi bukanlah Kak Ain, tetapi lembaga yang menyerupai Kak Ain. Patutlah dia tak menjawab soalan Azrin dan hanya tersenyum saja. Sekian.